Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana? Boleh ke mula? Dengar? Dengar. Alhamdulillah. Nak mulakan dulu ke? Silakan. Ustaz, silakan. Kita tanya. Baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama mengadakan lagi kuliah maghrib secara online yang dianjurkan oleh Furqan ataupun rumah ngaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sentiasa diberi pilihan ataupun diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam majlis-majlis ilmu sebegini walaupun secara online ataupun secara maya, tapi alhamdulillah berkat kita mencari ilmu pada malam-malam yang penuh barakah ini, nak pula kita berada pada bulan Muharram, iaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan ini telah pun ada ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi lagi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'atun hurum. Ini kira berita gembira buat kita. Kerana Allah menyebutkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan 4 bulan ini kita tengah berada pada bulan Muharram, iaitu bulan yang suci. Haram di sini maksudnya adalah bulan yang suci, sebagaimana yang kita biasa sebut di Mekah juga Masjidil Haram kita panggil. Tetapi bukanlah maksudnya Masjidil Haram itu adalah masjid yang haram berdosa, tetapi Masjidil Haram itu adalah masjid yang suci. Itulah sesiapa yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram ataupun di masjid yang haram seperti Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, maka dilipat kali gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi begitu juga di dalam bulan yang haram, hari ini pula kita berada, dan hari ini kita telah masuk pada 11 Muharram. Alhamdulillah, tahniah kepada semua yang telah pun berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita.
Dan kita berada pada bulan Muharram inilah menjadikan bahawa kita tahu ini adalah satu jalan, satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita melakukan banyak amal ibadat kepada Allah. Kerana bulan haram ini juga, bulan suci ini juga merupakan bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat ataupun nak menambahkan pahala kita sebanyak-banyak mungkin. Ini adalah kata Abdullah bin Abbas ketika mana menyebutkan tentang minha arba'atul hurum ini. Tetapi kata Abdullah bin Abbas bukan sahaja kebaikan itu digandakan Allah pahalanya, tetapi orang yang melakukan dosa maksiat juga pada bulan-bulan yang haram 4 tadi, maka juga dilipat kali gandakan dosa. Na'udzubillah min zalik. Maka inilah peluang antara yang kita nak bincangkan ataupun kita nak sebutkan bahawa apa? Bahawa ini antara waktu yang paling sesuai untuk kita menambahkan ibadat kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ianya menjadi satu bekalan buat kita untuk kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita telah pun mengumpul sebanyak-banyaknya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berikan kepada kita, peluang kepada kita. Hari ini kita sehat, hari ini kita masih lagi kuat, hari ini kita masih lagi boleh bernafas. Itu bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita untuk segera bertaubat, segera melakukan amal, segera melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu namanya peluang? Tapi siapa yang tak nak? Kita yang sendiri menolak tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengangkat seluruh amalan-amalan soleh kita, amal ibadat kita. Allah terima segala amal-amal soleh dan ibadat kita, dan mudah-mudahan Allah terima taubat kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mengucapkan terima kasih kepada penganjur kita Rumah Ngaji Furqan yang menganjurkan kuliah maghrib kita pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan perkongsian kita memberikan lagi manfaat kepada kita insya-Allah, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang menonton live kita pada malam ini yang tak putus-putus berada di mana sahaja kita berada ataupun live kita lakukan. Terima kasih juga yang like, yang komen, yang share. Subhanallah, terima kasih kepada Nurul Hida. Terima kasih kepada Abang Makno. Mudah-mudahan Abang Makno telah sihat, diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih Arif Ashraf. Terima kasih Zaitun Rahman. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang bantu kita share, like dan komen. Mudah-mudahan Allah memberikan juga pahala kepada kita sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak sambung lagi berkaitan dengan kitab kita iaitu La Tahzan, Jangan Kamu Bersedih, yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni. Subhanallah, dan kita malam ini berada pada tajuk yang ketujuh. Malam ini insya-Allah kita bermula pada tajuk yang ketujuh, berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Kita akan bincangkan pada bab yang ketujuh, bab yang ke-8 dan bab yang ke-9 insya-Allah. 3 tajuk ini kita akan huraikan serentak dalam topik kita pada siri yang ketiga ini, iaitulah berbuat baik kepada orang lain. Subhanallah, menunjukkan bahawa ketiga-tiga tajuk ini dia ada kaitan di antara satu sama lain. Insya-Allah kita cuba untuk permudahkan dan memberikan sedikit lagi kefahaman berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan pada malam yang penuh barakah ini. Sebelum saya nak masuk kepada bab yang ketujuh ini, saya suka untuk kita flashback balik. Saya suka untuk kita ceritakan balik apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita kongsikan pada kuliah-kuliah yang lalu. Dan pada kuliah yang lalu kita telah sebutkan betapa pentingnya hari ini untuk kita. Menunjukkan bahawa hari ini adalah hari yang sangat-sangat penting dan istimewa. Kerana apa? Kerana hari ini adalah hari kita. Semalam barangkali mungkin kita sedih. Semalam barangkali mungkin kita berada dalam tekanan. Semalam barangkali mungkin kita berada dalam masalah. Semalam barangkali mungkin kita berada dalam kekalahan. Tetapi hari ini adalah hari yang Allah beri lagi satu, iaitulah memberikan kita peluang menunjukkan bahawa bangkit daripada hari semalam, dan menunjukkan bahawa hari ini lebih baik daripada hari semalam, dan hari ini adalah menunjukkan bahawa cerahnya esok hari. Subhanallah, ini yang kita bincangkan pada kuliah yang lalu, dan pada kuliah yang lepas kita telah bincangkan juga berkaitan dengan apa sahaja yang kita lakukan ini adalah berkaitan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat kalau kita katakan semalam kita bincang ataupun kita katakan semalam kita jatuh dan kita rasa dalam mundur, kita rasa dalam keadaan tertekan kerana mulut bising orang lain, kerana orang lain jatuhkan kita, tapi hari ini adalah milik kita, dan hari ini kita bukan buat kerana mulut-mulut mereka. Hari ini kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang kita nak buat, pastikan kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bincang pada kuliah yang lalu. Dan pada malam ini
Kita nak sambung lagi berkaitan dengan la tahzan, jangan kamu bersedih. Kerana barangkali mungkin kita ada yang sedih pada saat dan ketika ini, subhanallah, Dr. Aid Al-Qarni dia berikan ubat kepada kita. Saya yakin bahawa semua orang ada perasaan gelisah. Semua orang ada perasaan dalam keadaan dia tidak tenang hatinya. Dia ada perasaan down, rasa stres, rasa kecewa ataupun apa sahaja dalam keadaan dia gelisah dengan kerja dia. Hari-hari terpaksa buat kerja yang banyak. Hari-hari terpaksa kena pergi pejabat. Orang lain boleh work from home di rumah saja. Kenapa aku kena pergi kerja? Dia stres. Dia rasa macam Allah, kenapa jadi begini pada aku? Kadang-kadang dia jadi stres, dia jadi gelisah kerana masalah rumah tangga dia. Hari-hari duk tengok muka isteri, hari-hari duk tengok muka suami, hari-hari duk tengok muka anak. Dia tak boleh. Jenis yang tak boleh tahan lama punya. Dia mesti nak kena keluar bagai apa semua. Jadi benda ni yang sebenarnya kita nak cuba selesaikan. Masalah-masalah ini pastinya ada ubat untuk kita nak selesaikan masalah-masalah ini. Apa saja yang kita panggil sebagai masalah yang menyebabkan kita rasa gelisah, kita rasa sedih, kita rasa down. Masalah kita dengan jiran kita barangkali, bergaduh tiap-tiap hari, tengok muka pun tak mau dah. Barangkali mungkin kita bergaduh dengan adik-beradik setahun, 2 tahun tak bertegur siapa, WhatsApp pun tak mau lagi, ada group, left group. Subhanallah, ini antara yang kita panggil sebagai masalah-masalah hati. Dia ada masalah dalam hati yang tak tenang jiwa dia. Kenapa jadi begitu? Yang pastinya kalau kita katakan bahawa kita nak selesaikan masalah-masalah ini, pastinya kita kena turunkan ego kita. Turunkan ego kita supaya dalam keadaan kita mesti berbuat baik kepada manusia. Tuan-tuan, Dr. Aid Al-Qarni, saya nak sebutkan berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Dr. Aid Al-Qarni, dia memberikan kita satu ubat penawar bahawa bagaimana cara untuk kita nak membuang segala masalah yang saya sebutkan tadi. Kalau dia adalah orang yang bekerja, ada masalah dalam kerja dia, ada ubat yang Dr. Aid Al-Qarni beri. Kalau dia ada masalah dalam rumah tangga dia, ada ubat Dr. Aid Al-Qarni berikan. Kalau dia ada masalah dengan jiran sebelah dia, tak boleh bertegur siapa, tak boleh tengok kereta pun tak mau tengok kalau boleh, Dr. Aid Al-Qarni dia bagi ubat dia. Kalau kita ada masalah dengan adik-beradik kita, Dr. Aid Al-Qarni dia ada ubat dia untuk diberikan kepada kita. Sebab itu kalau kita tengok pada tajuk kita, tajuk yang ketujuh ini sahaja kita faham bahawa berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Berbuat baik kepada orang lain ini akan melapangkan dada. Sebab itu kadang-kadang kita rasa, kenapalah dia ni asyik dengan aku saja. Kenapalah aku ada masalah asyik dengan dia saja. Subhanallah. Kenapa dalam keadaan aku tak boleh bertembung, kenapa kena bertembung dengan dia? Ini yang menjadi masalah kita. Ini yang menjadi masalah kita. Kenapalah Allah asyik bagi pada dia saja? Kenapalah bos asyik suka pada dia je? Kenapalah orang lain asyik like gambar dia saja? Ni bab-bab Facebook, Instagram lah ni. Dia jealous dengan orang lain. Musuh dia tu, dia tengok orang tu like, orang like gambar dia banyak, dia jadi jealous. Gambar banyak ataupun komen banyak, dia jadi jealous. Ada masalah dalam hati dia. Yang pertama sekali, Dr. Aid Al-Qarni dia menyebutkan bahawa apa? Turunkan ego kita. Rendahkan kita punya ego kita ni. Supaya apa? Supaya kita dulu yang berbuat baik kepada manusia tu. Yang disebutkan di sini, berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Dalam kitab Dr. Aid Al-Qarni sebutkan sini. Maksudnya orang lain yang ada masalah dengan kita. Kalau kita katakan bahawa orang lain yang tak ada masalah dengan kita juga boleh buat baik, tak ada masalah. Buatlah, tetapi kita lupa. Kita ada masalah juga dengan orang lain. Siapa dia? Yang saya sebutkan tadi. Bos kita, kawan pejabat kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, BFF kita. Semua ni yang ada masalah. Kata Dr. Aid Al-Qarni, maka berbuat baik kepada mereka ini yang akan menjadikan masalah ego yang ada dalam hati kita ni luntur habis. Hati dia akan menjadi lapang selapang-lapangnya. Sebab itu kata Dr. Aid Al-Qarni, nescaya kamu akan jadi tenang setenang-tenangnya. Kalau kita katakan bahawa kita ada masalah dengan jiran kita, maka kita dulu yang turunkan ego kita. Mungkin kita antara orang yang mula-mula sekali minta maaf pada dia. Dia kata, Ustaz, kenapa pula saya nak kena minta maaf dengan dia? Saya tak buat salah, dia yang buat salah. Nampak? Kita masih lagi ada masalah dalam hati. Bagaimana kita nak jaga hubungan kita dengan manusia kalau kita masih lagi dalam keadaan begitu? Saya kira kita semua semayang kan? Kita semayang, kita puasa hari ni pula kita puasa sunat, kita sedekah, kita baca Quran. Tuan-tuan, ini semua adalah hubungan kita dengan Allah. Kita jaga cukup baik. Tetapi berapa ramai orang yang terlupa dia tidak jaga hubungan dia dengan manusia. Dia tidak jaga hubungan dia dengan makhluk yang ada di sekeliling dia. Dia hanya fikirkan hubungan dia dengan Allah saja. Semayang sampai bengkak dahi dah, hitam lebam-lebam. Tetapi dia lupa dalam keluarganya juga dia perlu jaga.
Kadang-kadang ada orang yang sampai hitam legam dahinya, sampai sujud terlalu lama, tapi dengan isteri maki hamun, dengan jiran maki hamun, dengan kawan pejabat bergaduh. Hubungan dengan manusia tidak ada. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, bukan dengan Allah semata-mata. Kadang-kadang kita tengok kenapa kita berada dalam tahap yang tinggi, tiba-tiba kita rasa ego, diri kita rasa bongkak. Kan, dulu kita tak macam ni. Dulu kita rasa kita tidaklah seperti mana orang yang sombong dengan orang lain. Tapi bila mana kita dah ibadat, kita dah puasa, kita rasa macam dah alim sikit, kita rasa macam dah kita hebat puasa, baru semayang duha baru puasa Ashura baru. Tetapi dalam keadaan orang tegur dia rasa macam, kau siapa? Engkau siapa nak tegur aku? Maksudnya dalam keadaan dia telah pun takbur ataupun dia telah pun riak. Dia rasa dirinya hebat daripada orang lain. Tuan-tuan jangan lupa, itu juga antara sifat-sifat ciri-ciri iblis yang ada pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab iblis juga antara makhluk yang paling hebat. Tuan-tuan, iblis antara makhluk yang paling hebat beramal, beribadat zaman dia waktu manusia belum diciptakan. Dulu iblis nama dia Azazil. Dulu iblis sebelum nama dia ditukarkan kepada iblis, nama dia Azazil. Paling top one. Dia antara makhluk yang paling hebat beribadat sehingga Allah naikkan darjatnya sama level dengan malaikat. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah, ma'ruf dah, kita pun tahu dah bacaan ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan? Allah sebut wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Ayat ni, ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah kata wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Tiba-tiba Allah kata illa iblis. Melainkan iblis yang tak nak sujud. Fasajadu, malaikat semua sujud, illa iblis. Melainkan iblis yang tak nak sujud. Kita pun duk fikir, Allah sebut tadi malaikat. Tetapi malaikat ni adalah diciptakan daripada cahaya. Kita tahu malaikat ni dia special. Tapi iblis, dia adalah daripada kalangan jin. Dia diciptakan daripada api. Tak sama. Tetapi kenapa bila Allah katakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud, malaikat iblis saja. Kerana iblis waktu itu telah dinaikkan darjatnya oleh Allah sama level dengan malaikat. Tiba-tiba Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, tiba-tiba dia aba wastakbar. Dia enggan dan dia rasa dirinya nak dibesarkan. Istakbara ni maksudnya, istakbara maknanya nak membesarkan dirinya, meminta untuk dibesarkan, istakbara. Nah, itu maksudnya nak minta dirinya untuk dibesarkan. Jadi sama dengan kita rasa kenapa kita tak boleh dengar kata orang lain. Sedangkan kita juga adalah orang yang biasa saja. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk lakukan ibadat begitu, amalan begitu. Tapi bila isteri tegur, suami tegur, ada sahabat-sahabat kita tegur dalam keadaan yang baik dia tegur, tapi kita tak boleh terima teguran dia. Akhirnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita pun rasa diri kita hebat. Kau apa yang kau tahu, kau belajar pun tidak. Dia rasa macam tu. Sedangkan bila kita ada masalah dengan orang keliling kita, kata Dr. Ain Al-Qarni apa? Maka buat baik kepada orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun isteri kita yang bagi penerangan, ataupun isteri kita yang bagi cadangan contohnya. Bang, elok abang semayang macam ni lah, ataupun semayang lah awal waktu contoh kan. Walaupun abang dah semayang malam, qiyamul lail, tapi saya tengok abang punya subuh gajah. Macam tu gitulah kan. Semayang qiyamul lail tapi subuh gajah. Dia rasa dirinya dah hebat dengan semayang qiyamul lail tadi tu. Malam tadi dah bangun sampai pukul 3 pagi semayang sampai 10 rakaat, tiba-tiba tertidur. Hari-hari begitu, tidur pukul 5, tiba-tiba nak bangun pukul 8 dah. Pukul 8 pun semayang. Tiap hari begitu isterinya tegur. Dia kata, bang, awak bagus semayang qiyamul lail, tahajud pakai apa semua, tapi subuh awak tu kena jagalah pasal subuh yang fardu. Dia terus sound isteri dia. Dia kata, awak apa tahu awak semayang pun tidak. Tuan-tuan, ini antara sifat iblis dah ada dalam diri kita. Subhanallah. Sedangkan bila bini kita kata begitu, isteri kita berkata begitu, Dr. Ain Al-Qarni kata apa? Berbuat baik kepada orang lain, termasuk isteri. Kalau kamu dengar perasaan ataupun kamu dengar dia punya cadangan, kamu akan lapang hati tak? Lapang hati. Lapang hati yang amat sangat. Saya nak fokus kepada kita yang ada masalah di keliling kita dulu. Baru kita pergi kepada masyarakat yang tidak ada masalah, kita nak buat baik kepada mereka. Ini antara penting pada kita. Sebab kadang-kadang kita hanya buat baik kepada orang luar yang tak ada kena-mengena dengan kita, tapi kita lupa masalah yang ada dalam keluarga kita, masalah yang ada di sebelah kita, jiran kita, keliling kita, kita lupa. Sedangkan yang ini kena dulu. Ramai orang lain yang buat kebaikan di luar, tapi dia lupa nak tolong adik-beradik. Bagi sedekah pada orang ini, bagi sedekah pada orang tu. Adik kau susah, kau tak mau tolong. Ini antara masalah yang kita ada. Tuan-tuan, bersihkan hati kita.
Bersihkan hati kita. Apa yang Dr. Al-Qarni katakan ini, bahawa berbuat baik kepada orang lain bermaksudnya berbuat baik kepada apa yang kita masalah dulu. Ada masalah dengan adik-beradik, dengan jiran, dengan isteri, dengan suami. Buat baik dengan mereka dulu. Hati kita akan jadi lapang. Hati kita akan jadi lapang. Ini dulu yang kita kena buat. Jadi kalau isteri kita bagi cadangan tadi, apa salahnya kalau kita dengar, ya betul lah, abang pun ada khilaf juga sebenarnya, abang pun ada masalah juga. Abang tak tahulah, tiba-tiba lepas habis semayang rakaat yang ke-10, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba tidur pula. Selalu macam tu. Cuba macam tu pula kan. Kita style lembut kita pula. Hati-hati dalam keadaan kita cuba juga nak perbetulkan masalah yang ada dalam diri kita ini, kita dengar pandangan daripada orang lain. Nak pula pandangan tu diberikan kepada isteri kita. Tuan-tuan, saya nak bawa satu kisah yang sangat best dan sangat boleh kita ambil. Nabi SAW, kita tahu pada 6 Hijrah, Nabi dia berjalan daripada Madinah nak pergi ke Mekah untuk buat umrah. Seramai 1,400 orang Nabi bawa sahabat-sahabat untuk pergi ke Mekah. Itu antara tahun pertama ataupun pertama sekali bila mana Nabi dah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. 6 tahun Nabi tak balik. Tahun ke-6 tu Nabi kata, jom kita bangun, kita siap, kita pergi ke Mekah untuk lakukan umrah. Tapi sampai di Hudaibiyah tersangkut, tak boleh. Ini ma'ruf, semua orang tahu cerita ni. Tak boleh masuk. Kita tahu bahawa Hudaibiyah dengan Mekah tak jauh sangat dah. Sikit lagi nak sampai. Tak jauh lagi dah. Jadi bila kita sebutkan berkaitan dengan Hudaibiyah, maka tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, maka diisytiharkan bahawa tahun ni tak boleh masuk, kata orang-orang Quraisy, tahun depan kamu baru boleh masuk, iaitulah umrah qada. Jadi bila Nabi SAW kata, baik, kita selesaikan perjanjian Hudaibiyah bagi apa semua, dah sign, tahun depan baru kita masuk. Nabi kata, jom siap, kita balik, sembelih kambing. Kemudian tahlul, balik. Nabi cakap dekat sahabat 1,400 orang ni, tak ada seorang pun yang bangun untuk nak buat apa yang Nabi suruh. Subhanallah. Bayangkan Nabi perintahkan ni tapi sahabat tak buat. Pasal apa? Pasal nak dekat dari Rasulullah. Seolah-olah begitulah. Nak dekat dari Rasulullah. Apa salahnya? Kenapa kita kena ikut kata-kata orang Quraisy ni? Apa salahnya kita masuk? Kita nak melakukan umrah. Kita bukan nak berperang. Tapi tak ada seorang pun yang ikut kata-kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dia macam down sikit. Ni ambil cerita ni. Rasulullah dia macam down sikit. Rasa macam muram sikit. Rasulullah masuk dalam kemah. Dan ketika itu yang ikut Rasulullah, isteri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah tengok Nabi masuk dalam kemah. Ummu Salamah kata, Rasulullah, kenapa kamu? Maka Rasulullah pun ceritakan, wahai Ummu Salamah, dia kata, aku perintahkan kepada seluruh para sahabat untuk sembelih kambing dan kita kena balik. Cukup balik sebab tak boleh masuk tahun ni. Tapi aku sedih, wahai Ummu Salamah, bahawa tak ada orang pun di kalangan para sahabat yang bangun untuk nak buat benda ni. Ummu Salamah dia bagi cadangan. Dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu, apa kata kau yang bangun dan kau pergi buat dulu ya Rasulullah. Pasti mereka akan ikut. Subhanallah, ada ke Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Ummu Salamah, aku Rasulullah. Kau siapa? Rasulullah tak kata macam tu, tuan. Kalau kita, mungkin kita kata begitu pasal kita, hati kita tak baik. Hati kita dalam keadaan, Allahu Rabbi. Kita baru dalam keadaan, dah semayang qiyamul lail, tahajud, pakai apa semua, kita rasa diri kita hebat daripada orang lain. Tak nak dengar langsung dah kata-kata isteri. Tak nak dengar langsung dah kata pasangan kita. Orang lain punya pandangan pun kita tak mau terima lagi dah. Bukan. Nabi ni adalah seorang Rasul. Bukan Rasul saja, qadi, hakim, ketua tentera Islam, suami, ayah, siapa lagi? Sahabat-sahabat, subhanallah. Nabi ni pegang jawatan banyak. Tapi bila Ummu Salamah dia kata pada Nabi Rasulullah, apa kata kau bangun dulu, kau buat. Nescaya mereka akan ikut. Nabi kata, aku buat. Af'alu. Maka dia pun bangun, kemudian dia sembelih kambing, dia cukup, kemudian dia balik. Barulah seorang-seorang di antara sahabat-sahabat semua bangun dan buat. Tengok. Kalau kita buat baik kepada orang lain, kita raikan pandangan orang lain, hati kita tenang tak? Tenang. Nabi sendiri tadi pun dalam keadaan tiba-tiba mood jadi down. Tapi Allah ilhamkan kepada Ummu Salamah untuk berikan cadangan begini kepada Rasulullah. Begitulah kita. Kita yang ada masalah dengan apa yang ada di keliling kita. Tak kisahlah siapa-siapa, jiran kita ke. Barangkali mungkin kita dengan jiran kita dalam keadaan mungkin bermusuh. Tapi mungkin hari ini bila kita dah dengar begini, kenapa aku nak bermusuh? Sampai bila aku nak bermusuh? Berpuluh-puluh tahun ke? Apa kata kita sendiri yang dulu turunkan ego kita untuk berikan maaf ataupun minta maaf kepada mereka. Mungkin kita boleh hantarkan makanan, hari ini pula puasa, besok pun boleh puasa, hantarkan makanan untuk mereka berbuka puasa. Mudah-mudahan dengan hadiah yang kita berikan ini, boleh menjadikan mereka ini baik dengan kita. Sebab Dr. Aid Al-Qarni kata, kita buat baik kepada orang lain, kita buat baik kepada jiran sebelah kita, bagi makanan, hati kita jadi lapang. Dada kita jadi lapang. Kenapa kita dalam keadaan nak bermusuh-musuh antara kita?
Bila kita tak nak minta maaf ataupun kita tak nak buat baik dengan orang, itu yang menjadikan kita jadi stres. Kita perasan ataupun tidak benda ni? Benda ni tiap-tiap hari ada pada kita. Kita duk tengok scroll, kadang-kadang scroll Facebook orang. Tengok Facebook orang pula. Facebook kita lah. Tengok Facebook kita. Tapi dalam tu adalah orang-orang lain punya Facebook kan. Kita duk tengok gambar. Ush, beli handbag. Ui, handbag Gucci kata kan. Dia rasa macam, kenapa dia boleh beli, aku tak boleh beli. Dia jadi macam tu. Kan? Dia jadi macam tak boleh terima benda tu semua. Kenapa dalam keadaan kita ada rasa macam tu? Saya dah sebut dah pada minggu lepas. Mereka ada perasaan dengki pada kita. Kita ada perasaan dengki pada mereka. Yang ini yang kita kena betulkan. Jangan tuding jadi pada orang lain. Sebab itu apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan kita dulu yang kena buat baik pada orang. Kita tengok apa jadi pada dada kita. Apa jadi pada hati kita akan jadi tenang. Itu kalau kita ada masalah dengan orang lain di keliling kita. Settlekan ni masalah yang ada di dulu. Kalau kita memang tak ada masalah dengan orang lain, saya alhamdulillah sepanjang-panjang saya hidup, saya tak ada masalah dengan isteri saya, suami saya, anak-anak saya, jiran, tak ada masalah. Bila tak ada masalah, maka buat baik jugalah pada orang lain yang tak ada masalah dengan kita. Carilah siapa-siapa yang kita boleh buat baik. Kata Dr. Al-Qarni, buatlah apa saja yang kita boleh buat kebaikan, sedekahlah kepada orang yang miskin, tolonglah orang yang dizalimi, ringankan beban orang-orang yang menderita. Ini antara kebaikan yang Dr. Al-Qarni sebutkan supaya kita boleh buat. Bila kita buat ini, walaupun mereka tak ada masalah dengan kita seronok nak tolong orang. Jadi bila kita tolong orang tu, lepaskan diri kita untuk tolong orang, subhanallah, hati kita jadi tenang. Seronok yang amat sangat. Dada kita jadi lapang. Sebab kita telah pun ambil daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Minggu lepas saya dah bincang dah berkaitan ni. Allah kata hanya senya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Ikhwatun ni maksudnya, saya dah bincang dah dulu pada minggu lepas, ikhwatun dengan ikhwan berbeza. Ikhwan ni, kalau kita katakan bahawa sahabat-sahabat kita yang kat luar ni, saudara mara yang tak ada kena-mengena dengan keluarga kita, itu nama ikhwan. Ikhwanul Muslimin, tuan-tuan pernah dengar kan? Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwan yang digunakan adalah saudara se-Islam, itu ikhwan. Tetapi kalau disebut tentang ikhwah, dia adalah jamak kepada akhi. Akhi untuk seorang. Kan kita biasa panggil kan? Akhi. Adikku, abangku, akhi dia panggil. Tapi kalau ramai, dia panggil ikhwah. Bila sebut ikhwah, maka kita tahu bahawa dia adalah adik-beradik seayah dan seibu kita. Yang Allah gunakan dalam surah Al-Hujurat ini adalah ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwah. Subhanallah. Hanya senya orang yang beriman ini, dia memang sama level dengan adik-beradik kamu. Maka patutlah kamu kena lakukan kebaikan buat mereka. Buat kebaikan. Bila kita buat kebaikan, maka itulah sebenarnya penawar yang kita nak dapat dalam diri kita yang hari ini kita berada dalam keadaan stres. Hari ini kita berada dalam tekanan. Hari ini kita berada dalam masalah. Kita buat kebaikan. Tak ada pun, tak hilang pun. Buatlah dulu. Kita buat dulu kebaikan itu, insya-Allah kita akan dapat rasa. Dah buat dah Ustaz tadi. Jangan buat satu hari. Buat lagi. Kalau kita rasa kita mampu buat kebaikan, buat lagi. Kebaikan ni bukan sebesar-besar yang kita kata nak kena bagi makanan ke Ustaz. Tak. Kebaikan ni, kata Nabi SAW, kamu senyum dengan saudara kamu pun itu kebaikan. Sedekah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibn Tirmizi, hadis sahih, kata Nabi, tabassumuka li akhihi, tabassumuka fi wajhi akhihi, laka sadaqatun, kata Nabi. Kamu senyum dekat saudara kamu, maknanya wajah kamu ni kepada, kamu senyum kepada wajah saudara kamu ni, laka sadaqatun. Kamu dapat pahala sedekah. Tuan-tuan, yang ini pun kebaikan. Tuan-tuan, kalau kita senyum dekat orang, kita rasa terbeban ke ataupun kita rasa happy? Cuba jawab sikit kat ruangan komen. Saya nak baca komen sekejap. Saya nak baca komen sekejap. Cuba jawab sikit kat ruangan komen. Saya nak tengok. Macam mana kita rasa? Kalau kita senyum dekat orang, kita rasa nak marah ke ataupun kita rasa seronok bila kita senyum dekat orang? Baca komen sikit, nak tengok sikit. Bagi chance saya baca komen sekejap. Pasal saya kena buka komen baru boleh buka. Kita buat sesantai lah tuan-tuan. Tak payah serius sangat. Bila nampak macam marah, dia bukan marah. Dah tajuk dia begini, apa nak buat? Okeylah. Cukuplah tu baca tajuk. Baca komen. Okey, tuan faham tak? Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita senyum, tabassum, ni Nabi sebut, tabassumuka fi wajhika akhika, fi wajhi akhika laka sadaqatun. Kalau kamu senyum dekat saudara kamu, subhanallah, kamu dapat pahala sedekah. Senyum gitu kan. Kita senyum, dia pasti akan senyum. Betul ke Ustaz? Betul. Senyumlah. Kalau kita tiba-tiba terlanggar kereta orang belakang, tum, kita keluar rasa macam takutlah, senyum. Bagi salam, Assalamualaikum, senyum. Nanti dia kata apa senyum-senyum Ustaz? Senyumlah dulu.
Baru kita tahu macam mana keadaan kita. Baru kita tahu macam mana keadaan kita. Nabi SAW, tuan-tuan, apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, subhanallah, senyuman Nabi sangat-sangat indah. Saya suka cerita berkaitan dengan Nabi ni, tuan-tuan. Bila kita cerita berkaitan dengan Nabi ni, dia perfect sangat. Sangat-sangat perfect. Sebab tu dia jadi uswatun hasanah. Sehingga Nabi ni, tuan-tuan, jangan kata tengok senyuman. Oh, sahabat Nabi, dia tengok, ada satu riwayat. Sahabat Nabi ni, dia datang ke rumah Nabi, nak tengok Nabi, nak jumpa Nabi. Nabi waktu tu pakai baju warna merah, jubah warna merah. Tuan-tuan, ini juga sunnah. Nabi dia ada jubah warna merah, warna putih, warna hitam, warna hijau. Ini sunnah. Buatlah, jubah biasa putih Nabi pakai waktu hari Jumaat. Tapi nak sebut apa? Nabi pakai baju warna merah waktu tu bulan purnama, bulan mengambang. Maka sahabat ni datang, dia tengok wajah Nabi, dia tengok bulan. Dia tengok bulan, dia tengok wajah Nabi. Dia tengok wajah Nabi, dia tengok bulan. Berkali-kali, subhanallah. Bila dia tengok berkali-kali ni, akhirnya dia kata, wallahi tidak ada yang cantik dalam dunia ini yang aku pernah lihat. Berbanding daripada bulan, maksudnya aku tak pernah tengok wajah yang cantik ini. Iaitulah melainkan wajah Rasulullah SAW saja. Maknanya wajah Nabi ini lebih cantik daripada bulan, subhanallah. Sebab itu bila kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, subhanallah, bila kita ceritakan berkaitan wajah Nabi, Nabi SAW ni suka senyum, tak? Suka senyum. Jadi bila dia tengok wajah Nabi ni, ada satu penyair di zaman Rasulullah. Penyair ni dia suka buat kutuk-kutuk orang, kutuk-kutuk Islam lah macam tu lah. Satu hari orang kafir Quraisy ni dia minta buatkan satu syair untuk kutuk Muhammad. Dia buat syair untuk kutuk Muhammad. Nanti orang Quraisy payahlah dia. Bayar puisi yang dia buat, syair yang dia buat. Tapi dia kata aku tak boleh buat syair ini melainkan aku tengok wajah Rasulullah dulu atau wajah Muhammad dulu. Dia kata boleh, mari sini ikut aku, tengok wajah Muhammad. Dia tengok saja wajah Muhammad, subhanallah. Dia tengok saja wajah Muhammad, subhanallah, dia terpegun dan dia tak jadi untuk nak tuliskan puisi memburuk-burukkan Muhammad. Malah setelah daripada itu dia balik, dia terus buat satu puisi yang memuji Muhammad, yang memuji Rasulullah. Kita boleh buka juga dalam YouTube. Dalam YouTube ada syair ini. Apa ke nama sahabat lupa dah. Syair subhanallah, lupa dah, Allahumma salli ala Muhammad. Syair dia daripada nak kutuk Rasulullah, maka dia terus buatkan syair itu memuji Rasulullah. Tuan boleh search dalam YouTube. Dia ada keluar, dia ada bunyi, dia ada syair dia. Syair dia wa ahsanu min kalam taraqqat aynun wa ajmalu min kalam talidin nisa. Tu ada ujung dia lagi. Tambah. Buatlah dekat YouTube, cari Hasan bin Sabit. Syair Hasan bin Sabit. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Allah ingatkan saya balik. Syair Hasan bin Sabit. Itu syair yang dibuat oleh Hasan bin Sabit yang pada permulaannya nak hina Rasulullah. Tetapi bila dia tengok wajah Rasulullah, maka terus berubah menjadi syair memuji Rasulullah. Syair yang tadi saya bacakan. Boleh tengok dalam YouTube. Masya Allah. Yang ini yang kita sebutkan tadi apa? Bila kita buat kebaikan, senyum sahaja pun kita dapat pahala. Sebab itu kata Dr. Ain Al-Qarni, perbuatan baik yang kita buat ini, subhanallah, dia umpama wangi-wangian. Perbuatan baik yang kita buat ni, dia seolah-olah umpama wangi-wangian. Yang kita pakai wangi-wangi, cuba kita tengok. Yang kita pakai wangi-wangi ni, adakah wangi-wangian itu hanya ada pada kita sahaja, ataupun wangi-wangi itu akan diharumi oleh orang-orang lain di sekeliling kita? Pastinya bila kita pakai minyak wangi, orang lain pun akan terhidu. Bila terhidu, dia akan rasa seronok. Maka inilah kata Dr. Ain Al-Qarni, bila kita buat perbuatan yang baik, subhanallah, ini boleh tulis dalam Facebook. Saya ingat kata-kata Dr. Ain Al-Qarni ini sangat cantik. Bila Dr. Ain Al-Qarni kata perbuatan baik yang kita buat itu adalah umpama wangi-wangian yang kita pakai di atas badan kita. Kerana wangi-wangian itu bukan memberikan wangian pada diri kita sahaja, malah kepada orang yang ada di sekeliling kita. Begitulah kebaikan yang kita buat. Kita buat baik bukan hanya untuk diri kita semata-mata, tetapi kita buat baik adalah untuk orang lain juga, subhanallah. Jadi ini antara yang kita sebutkan, itu adalah ubat dia. Itu adalah ubat yang kita nak pakai kerana kita dalam keadaan masalah, kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan stres, bila kita tidak melakukan kebaikan pada orang lain. Tetapi kita dah tahu dah ubat dia, bila kita melakukan kebaikan kepada orang lain, malah kita boleh dapat kelapangan hati kita, kelapangan dada kita, kita rasa seronok. Maka berbuat baik kepada orang lain itu boleh melapangkan dada kita. Bukankah saya sebutkan tadi, ini yang dinamakan sebagai hablum minan nas? Tuan lupa ke kita sebutkan tadi?
Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan bukan saja hablum minallah tetapi hablum minan nas. Bukankah maksud berbuat baik kepada orang lain itu yang menyebabkan bahawa hablum minan nas kita itu telah pun bersambung? Hablum minallah kita dah buat, kita semayang tak tinggal, kita baca Quran, kita macam-macam kita buat. Tetapi bila kita kata berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, kita tidak jaga. Macam ayat yang saya sebutkan tadi dalam surah Luqman, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman sebut pada anak dia, wahai anak kesayanganku, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik itu adalah satu perbuatan yang kezaliman yang sangat dahsyat. Allah mulakan pada ayat yang ke-13 itu, jangan kamu syirikkan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kamu mensyirikkan Allah, maksudnya kamu kena jaga hubungan kamu dengan Allah. Satu, dah jaga. Masuk ayat ke-14 kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Maka yang kedua kata Allah, maka berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu yang telah mengandungkan kamu mengandungkan kamu kelemahan demi kelemahan. Maksudnya lepas daripada ayat mensyirikkan Allah, maksudnya lepas daripada ayat jangan kamu mensyirikkan Allah, maka lepas daripada itu kamu kena buat baik kepada ibu bapa. Bukankah ini dikaitkan dengan hablum minan nas? Maksudnya dalam ayat ni Allah kata jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Cukup, itu antara wakil. Maksudnya wakil apa? Wakil kita kena buat baik pada ibu bapa. Allah sebut ibu bapa saja. Tapi Allah tak sebut pun adik-beradik. Dia merangkumi semua. Ibu bapa ni merangkumi semua. Adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga, masyarakat. Sebab dia antara intipati yang paling mula sekali. Kalau kena buat baik pada ibu bapa, apatah lagi pada orang lain yang bawah. Sama juga. Kalau Allah kata jangan syirikkan Allah, bermaksud bukan maksudnya Allah saja. Sama juga dengan rukun-rukun iman kita yang lain, rukun-rukun Islam kita yang lain. Juga tak boleh disyirikkan. Dalam Al-Quran ini kata Abdullah bin Abbas, Allah sentiasa kaitkan dan pairkan di antara dua. Antara yang pertama kita bacakan ayat ni. Biasa kalau Allah sebutkan tentang syirik, lepas tu mesti buat baik pada ibu bapa. Kemudian Allah sebut bila tentang solat, mesti lepas tu zakat. Wa aqimis salah wa atuz zakah. Mesti. Sebab apa? Sebab solat itu hubungan dengan Allah. Zakat itu hubungan dengan manusia. Tuan-tuan, hadis yang panjang, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW dia menyebutkan ketika mana Abdullah bin Mas'ud dia tanya, Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Dia kata, Rasulullah, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi katakan, as-salatu ala waqtiha. Ini yang pertama, Nabi sebut. As-salatu ala waqtiha, solat kamu di dalam waktunya. Maksud di dalam waktunya kamu solat di awal waktu. Bukankah ini namanya adalah hablum minallah? Ya, ini hablum minallah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, summa ayyu ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi sebut birrul walidain. Kamu kena buat baik kepada ibu bapa. Ini antara amalan yang Allah suka. Bukankah birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa itu adalah hablum minan nas? Subhanallah. Ya, hablum minan nas. Maksudnya mesti ada kaitan. Hablum minallah, hablum minan nas. Tak boleh kita jaga hubungan dengan Allah sahaja, tetapi kita lupa hubungan kita dengan manusia. Sebab itu tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini, subhanallah, berbuat baik kepada orang lain ini, dia boleh melapangkan dada kita. Dia lapang selapang-lapangnya dada kita. Tuan-tuan, cubalah buat baik kepada bukan saja ibu bapa, malah semua orang yang ada di keliling kita yang ada masalah dengan kita, kita turunkan ego, kita lepaskan kita punya maaf kita lepaskan ego kita supaya kita boleh berbaik-baik dengan mereka, hati kita akan jadi lapang. Dada kita akan jadi lapang. Kalau kita tidak ada masalah dengan mereka, isteri kita tak ada masalah dengan kita, suami kita tak ada masalah, buat juga baik. Kurang-kurangnya saya sebut apa tadi? Kamu senyum saja pun, itu telah memadai kamu buat kebaikan. Kamu tak ada masalah dengan orang keliling, kamu buatlah kebaikan. Apa saja yang namanya kebaikan, kamu akan tengok hati kamu akan jadi tenang. Tapi sebahagian kita bila kita biarkan masa yang kita ada ni tuan-tuan, maksudnya dalam keadaan kita tak nak buat kebaikan. Bila kita tak nak buat kebaikan, maka kita punya masa dia akan jadi sempit. Maksud sempit ni macam Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita masa, tapi kita tak nak gunakan masa kita tu untuk buat kebaikan. Malah dia lagi suka untuk duduk diam, tenang di rumah. Ustaz, kalau boleh saya nak duduk diam-diam, tak nak kacau orang, tak nak campur dengan orang. Ini silap. Sebab Allah sebut tadi dengan hablum minan nas, bermaksud kamu kena campur masyarakat. Campur masyarakat berpada-pada dalam zaman begini. Kena jaga SOP dan seumpama. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan kalau kamu memilih juga untuk tidak melakukan kebaikan, maka kamu hanya terperukkan diri kamu dalam rumah, ketahuilah nanti akan datang satu masalah yang lain pula. Kamu bila duduk diam, dalam keadaan kamu tidak menggunakan waktu kamu yang ada,
maka dalam keadaan kamu biarkan hidup kamu kosong tanpa berbuat apa-apa, tak nak tolong orang, tak nak campur dengan orang, tambah pula kita duduk dalam musim PKP ni dalam rumah saja, ketika inilah kata Dr. Ain Al-Qarni, akan mula rasa sedih, akan mula rasa tertekan, dia akan mula rasa fikir macam-macam soal kesalahan-kesalahan kita yang dulu, dosa-dosa kita yang dulu, dia akan terkenang balik benda-benda yang kita buat dulu. Allah, dulu aku pernah buat, aku menyesal tapi aku takut. Menyesal tu sampai keadaan menyesal yang tak boleh nak bangkit untuk beribadat langsung. Dia punya menyesal itu, Allah, macam manalah keadaan Allah nak maafkan aku tidak. Dia menyesal tapi dia tak bangun untuk nak bertaubat, dia tak bangun untuk nak beribadat. Menyesal ini tak boleh. Jadi bila kita duduk rumah diam-diam, saya katakan maksudnya bukan maksud dalam rumah saja, sebab buku ni, kitab ni bukan diciptakan untuk PKP ni saja. Tapi sebab situasi kita berada dalam musim PKP, kita boleh buat kebaikan tapi kita tak mau. Kita biarkan duduk diri kita duduk sahaja dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa. Maka ketika itu mulalah datang macam-macam pemikiran kita. Dekat situlah akan timbulnya masalah lagi. Sampai kita rasa Allah stresnya, kita rasa Allah tekannya, sampai satu tahap kita nampak tali dah di atas meja. Tali itu untuk apa, Ustaz? Tali itu untuk kita nak ikat di atas kipas dan kita nak gantungkan diri kita. Sampai tahap macam tu. Pasal apa? Pasal kita biarkan diri kita kosong dan kita biarkan dalam keadaan kita tak mau buat apa-apa. Subhanallah. Maka sebab itu Dr. Ain Al-Qarni dia sebutkan, usirlah kekosongan dengan kesibukan kita. Kesibukan di sini maksudnya bukan kesibukan yang dalam keadaan kita sibuk dengan urusan-urusan dunia tanpa akhirat, bukan. Tetapi kesibukan yang dimaksudkan di sini adalah kesibukan yang dinamakan sebagai kebaikan ataupun kebajikan. Kita kalau biarkan diri kita dalam keadaan, tuan-tuan bayangkan kita ada anggap sajalah kita ada 12 jam siang hari, 12 jam kita tidur malam, tak apa. Dalam tempoh 12 jam siang hari ini, kita duduk diam tanpa buat apa-apa. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, kita jadi stres. Aduh Ustaz, boring lah Ustaz, duduk rumah tak nak buat apa. Kita stres. Maksudnya dalam keadaan kita duduk diam, tak tahulah nak buat apa. Dia biarkan diri dia kosong, tak ada kesibukan untuk buat kebaikan dan kebajikan. Itu yang datang benda-benda macam tu. Satu hari, kalau 2 hari, kalau 3 hari, kalau sebulan, kalau PKP ni sampai bila tak tahulah. Kan? Tak tahulah sampai bila PKP ni. Sekarang ni pun dah boleh dah dilonggarkan sikit, tapi jaga SOP tuan-tuan. Jangan main redah aja. Kan? Tentang dah boleh dine in dan seumpamanya. Jadi jangan kita redah benda tu. Betul, kita tahu dalam keadaan kita boring Ustaz di rumah. Sebab apa? Sebab kita tidak sibukkan diri kita dengan kebaikan. Kita tidak sibukkan diri kita dengan kebajikan, dengan apa saja kebaikan yang kita buat. Kita ada jiran kan? Kita mesti ada jiran. Takkanlah kita duduk seorang dalam hutan, tuan-tuan. Kita ada jiran. Apa salahnya kalau kita duduk di rumah musim PKP? Dulu saya kira, tuan-tuan, musim PKP pertama dulu lah. Itu mungkin pengalaman kita, subhanallah. Pengalaman kita kan? Pengalaman kita yang pertama dulu sangat-sangat seronok pasal apa? Tidak ada pengalaman. Hanya 3 bulan, 2 bulan lebih, 3 bulan saja kita duduk di PKP. Sampai orang dah naik stres. Orang yang duduk dekat, yang viral dulu tu, yang duduk dekat apartmen, yang ada koridor kan. Kita tahu mereka ni sahut suara kan. Macam dia orang sambung. Kalau yang menyanyilah. Kalau yang bergitar, main gitar. Bila ku dengar bunyi marakas, duduk sambung. Jadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan seronok, happy. Dia buat sesuatu yang boleh melupakan masalah yang ada dalam rumah seketika. Itulah maksudnya. Mengisikan kekosongan yang ada dalam diri kita ni dengan kesibukan. Oh, maksudnya Ustaz suruh kita menyanyi, naik baca gitar lah. Bukan baca gitar, main gitar lah. Bukan. Maksudnya kita kena buat sesuatu yang boleh mendapatkan manfaat buat diri kita. Macam sebelum ni kita sebut tadi, kebaikan. Apa saja yang nama macam kebaikan, kita akan dapat lapang dada. Hati kita akan jadi lapang. Dan begitu juga kita akan lupa dengan masalah-masalah kita. Sibukkanlah diri kita dengan kebaikan. Sibukkanlah diri kita dengan kebajikan. Buat apa saja namanya kebajikan. Sebab itu kata Dr. Ain Al-Qarni, membiarkan diri kita dalam kekosongan macam tadi tu. Kita biarkan diri kita duduk dalam rumah terperuk saja, tak ada buat apa. Samalah halnya, kata Dr. Ain Al-Qarni, samalah halnya dengan kamu membunuh diri dengan merosakkan tubuh badan kamu dengan dadah. Ya Allah. Kamu memang bukan kamu isap dadah, tetapi kamu seolah-olah telah merosakkan badan kamu dengan dadah. Dadah ni rosaklah badan. Badan rosak, akal rosak. Tapi sebab apa? Kata Dr. Al-Qarni, kamu duduk di rumah tanpa buat apa-apa, kamu biarkan diri kamu kosong, sampai masuk dah masalah, masuk dah benda-benda yang dulu, ya Allah, aku buat yang ni dulu, aku buat yang tu, sampai tak boleh buat apa-apa dah. Dia dalam keadaan yang tak boleh nak memikirkan lagi. Akhirnya dia musnahkan diri dia. Yang saya sebutkan tadi sampai satu tahap apa?
sampai satu tahap climax dia dah nampak dah tali yang ada di atas meja dia. Untuk apa? Untuk digantung di kita. Kata Dr. Al-Qarni, sama hukumnya ataupun sama keadaan ini kamu mengambil dadah merosakkan badan kamu. Ini yang disebutkan oleh Dr. Al-Qarni. Jadi apa nak buat Ustaz? Jadi kamu kena bangkit. Kamu kena jangan kamu biarkan diri kamu itu kosong semata-mata. Kalau rasa macam esok free, tak ada apa-apa. Jangan duduk menung saja. Ya, boleh tengok TV tapi janganlah sepenuhnya tengok TV. Buatlah ibadat. Apa saja nama ibadat. Buat apa-apa saja. Kalau kita rasa kita boleh solat duha, buat solat duha walaupun tak boleh banyak. Sampai 8 tak boleh. Buat 2. Kemudian kita nak buat solat Jumaat dalam Zuhur pada semua banyak. Dah habis solat Zuhur tak tahu buat apa Ustaz. Mengaji Quran. Mengaji supaya apa dalam keadaan kita boleh isikan kekosongan yang ada tu dengan kebaikan. Tuan-tuan akan dapati bahawa akan hilang perkara-perkara yang kita akan fikir tadi itu dalam keadaan yang stres datang, tekanan datang, tiba-tiba kita buat, kita isikan masa dengan kita sibukkan masa kita dengan kebaikan, masalah-masalah yang datang tadi itu hilang. Dalam masa sama apa? Dalam masa sama kamu buat kebaikan itu nanti akan tutup keburukan yang kamu buat dulu. Nanti amalan pahalanya akan bertambah. Ini kita tak nampak dan tak sedar. Sebab tu Dr. Al-Qarni kata buat saja. Kamu buat, kamu akan dapati nanti besok di hari akhirat benda ni akan naik bertimbun-timbun. Tapi sebab kita duk mening tekuk, kita duk mening memikirkan macam mana aku nak taubat. Allah terima ke taubat aku dulu ni. Aku dah buat macam-macam, apa yang aku tak buat dulu. Semua aku buat. Dia duk fikir seseorang, tapi jangan cerita ke orang, dia diam saja. Maknanya dia duk fikir masalah yang ada sampai dia tak boleh nak bangun untuk beribadat. Apatah lagi itu bukan masalah yang dulu, masalah yang sekarang ada ni. Masalah dengan jiran saya sebutkan tadi, masalah takkanlah kita nak biarkan bahawa kita bergaduh dengan jiran sampai bertahun-tahun. Takkan kita nak biarkan kita bergaduh dengan wife kita, suami kita sampai 2-3 hari. Hari itu juga kena selesaikan. Kamu akan tengok hati kamu lapang, kamu akan tengok kamu tidak akan fikir lagi dah benda yang keburukan tadi. Pasal apa? Kamu telah isikan kekosongan itu dengan kebaikan. Kamu sibukkan dengan kebaikan. Subhanallah, ini satu benda yang kita panggil sebagai ubat yang boleh kita naik dan bangkit semula. Sebab itu kata Dr. Al-Qarni, bunuh setiap waktu kekosongan itu dengan pisau kesibukan. Subhanallah, tolong tulis dalam ruangan komen. Kata Dr. Al-Qarni, ini bahasa yang sangat cantik. Bunuh, kata Dr. Al-Qarni. Bunuh, uqtul. Bahasa Arabnya kan. Bunuh setiap waktu yang kosong itu dengan pisau kesibukan kamu. Jadi ini antara kata-kata yang saya kira ini adalah penawar buat kita. Penawar buat kita untuk kita boleh dapatkan balik kehidupan kita dalam keadaan yang saadah, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia. Tapi kita tak nak buat, kita tak nak cari, kita tak nak pakai benda yang kita dah ada. Hari ini dah ada dah. 3 siri kita bincang berkaitan la tahzan. Hari ini adalah milik kita. Kita buat bukan kerana manusia, kita buat kerana Allah. Hari ini kita bangkit dan kita isikan masa kita itu dengan kebaikan. Jangan biarkan diri kita kosong. Bunuh waktu kosong itu dengan pisau kesibukan. Subhanallah, ini kata-kata yang sangat menarik untuk kita nak kongsikan dengan orang lain. Subhanallah, tuan-tuan. Saya suka bila mana dalam keadaan kita berkongsi perkataan-perkataan begini, bukan hanya untuk kita semata-mata. Saya kira mungkin ada orang yang ada dengan kita pada hari ini. Tapi mungkin tak ramai sahabat-sahabat kita juga memerlukan ubat ini, kata-kata ini. Saya juga seru pada sahabat-sahabat kita, share juga dalam ruangan komen dalam ruangan Facebook masing-masing. Tulis. Bukan daripada saya pun tak apa. Bukan daripada saya. Ini kata-kata Dr. Al-Qarni. Tuan-tuan tulis saja. Dr. Al-Qarni berkata, bunuh. Ini ubat. Barangkali dengan tulisan yang kita pakai 5,000 friend kita, mungkin di antara mereka, separuh daripada mereka dapat ubat ini. Kita selamatkan nyawa mereka. Kita selamatkan kesedihan mereka. Kita selamatkan masalah yang mereka hadapi. Kita bagi kebahagiaan pada mereka dengan ubat yang diberikan oleh Dr. Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan. Subhanallah. Ini antara yang terbaik, tuan-tuan. Sangat-sangat terbaik. Dan itu yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ini. Isikan masa kita dengan kebaikan. Dan bila kita isikan masa kita dengan kebaikan, hati-hati. Yang ni perlu kita jaga. Walaupun kita katakan kita isikan masa dengan kebaikan, jangan kita anggap bahawa kita boleh buat apa sahaja. Maksud apa saja Ustaz? Macam mana? Maksudnya apa saja kita sibukkan diri kita dengan kita membuat perkara yang kita lihat orang kita buat. Kita tengok orang kita buat. Kita tiru orang. Kita tengok orang kita tiru. Yang ini juga tidak dibenarkan. Maksudnya dalam keadaan macam mana Ustaz? Maksudnya kalau kita tiru benda yang baik bagus. Tetapi kalau boleh kita kena berpandukan dengan kekuatan diri kita. Barangkali mungkin kita tengok orang push. Macam mana dia boleh puasa sunat sampai 2 hari, 3 hari ni? Macam mana dia ni boleh solat duha sampai 8 rakaat?
Kita duk ikut dia, kita betul benda tu baik. Tapi bila kita duk ikut dia, aku nak buat juga lah macam dia, aku pun buat. Besok 8 rakaat sembahyang duha. Tuan-tuan agak-agak, dia akan buat berapa hari? Hari tu saja. Lusa tak bangun dah. Tak bangun sembahyang duha. Penatlah kaki dia kata dia. Tak larat nak bangun. Pasal apa? Pasal dia tengok orang punya ibadat sampai 8, dia tiba-tiba shock, dia panggil terkejut. Kan? Tiba-tiba jadi terkejut, dia kata dia nak buat. Jadi dia buat 8 rakaat. Sebab itu bila nak buat, maka lihat pada diri kita, kekuatan kita. Kita dekat mana? Kalau kita katakan betul Ustaz, kita kena kejar, betul. Allah sebut fastabiqul khairat. Ini Allah yang sebut dalam Quran. Berlumba-lumbalah kamu. Fastabiqu ni maksudnya musabaqah kan? Biasa tuan-tuan pernah dengar musabaqah kan? Musabaqah ni maksud pertandingan. Fastabiqu, bertandinglah kamu, berlumbalah kamu. Al khairat. Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Mengejar buat baik. Betul. Ini antara intipati yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tetapi bila kita berlumba-lumba, maka tengok apa yang kita nak buat. Jangan kita rasa bahawa kita nak buat, kita buat sehabis-habis baik, tapi kita stop di tengah jalan sebab kita tak larat. Saya tengok dia, subhanallah, puasa Ustaz, tiap hari sekali, selang sekali. Hari ni puasa, besok tak puasa. Lusa tak puasa, hari ni puasa, besok tak puasa. Lusa puasa, tulat tak puasa. Selang-seli, puasa Nabi Daud. Kita hari ni puasa, besok tak puasa, lusa tak puasa, tulat tak puasa. Satu hari tu je puasa kita. Kita mungkin lemah. Tapi bila kita tengok orang tu buat, kita pun nak buat sama macam dia, kita tak kuat. Bila kita tak kuat, dalam keadaan begitulah kita kata apa? Kita kata Allah, susahlah nak beribadat. Sebab kita tak ikut level kita. Tuan-tuan, cuba perhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ciptakan manusia. Tuan-tuan tengok daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah Nabi Muhammad. Kita ambil Nabi dulu. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 25 orang Rasul, yang ini adalah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi Rasul ini ada 313 Rasul. Nabi ada 124,000. Kesemua Nabi-Nabi dan Rasul ini Allah ciptakan, tak ada satu pun yang sama level dengan mereka masing-masing. Tak ada. Maksudnya Nabi Adam lain dengan Nabi Idris lain dengan Nabi Nuh lain. Tidak ada sama langsung. Tetapi masing-masing kita kena akui mereka hebat. Sebab itu Allah kata la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeza-bezakan di antara mereka ini. Tak ada. Nabi-nabi ni semua sama. Kita tak boleh katakan, oh Nabi kami lagi hebat Ustaz daripada Nabi Yusuf. No, tak boleh. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tak boleh kamu beza-bezakan antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Oh Nabi kami lagi handsome daripada Nabi Yusuf. Tak. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Dan kalau kita tengok 25 orang Rasul ni saja, Allah ceritakan dalam Al-Quran, masing-masing dia ada power masing-masing. Dia tak tiru pun, yang ni, aku kena buat macam ni. Tak. Dia ada level masing-masing, dia ada power masing-masing. Itu para Nabi dan para Rasul. Begitu juga Allah ciptakan kita dengan makhluk manusia nama dia ni. Allah ciptakan kita juga berbeza-beza, tak sama. Saya mungkin boleh berceramah saja. Tapi saya mungkin tak boleh macam tuan-tuan baca Quran tiap-tiap hari, mungkin begitu. Tuan-tuan mungkin boleh baca Quran tiap-tiap hari, tapi mungkin ada orang dia tak boleh nak mengaji Quran tiap-tiap hari, tetapi dia boleh puasa. Puasa dia hebat. Puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bid. Tapi orang yang mengaji mungkin tak boleh buat macam tu. Tapi mungkin orang yang puasa ni, dia hebat berpuasa, dia tak boleh pula nak buat orang yang bersedekah contohnya. Sebab dia tak ada duit, dia bukan orang kaya. Tapi orang yang ada duit ni, dia boleh sedekah. Tapi orang yang sedekah ni, mungkin dia tak boleh berceramah macam ni. Dia tak mampu nak berkata-kata. Jadi, saya sebut kata dia apa? Setiap orang, dia ada level dia masing-masing. Cari level ini, dan kata Dr. Al-Qarni, teguhkanlah pendirian ataupun kepribadian kamu. Maksudnya, teguhkan betul-betul kepribadian yang kamu ada, kamu pegang elok-elok. Pegang betul-betul. Jangan asyik tiru orang saja. Itu kalau tiru yang orang Islam, tuan-tuan, bagus. Kalau tiru orang Islam tu bagus, tapi tengok pada level kita. Tapi kalau tiba-tiba kita kata kita tiru orang yang bukan Islam, itu dipanggil tasyabbuh. Sebab itu kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang dia meniru kaum itu, maka dia termasuk dalam kaum itu. Sebab itu kalau kita katakan kita tiru orang barat contohnya, pakailah apa-apa saja pakaian ataupun ibadat ataupun akhlak mereka ataupun reaksi mereka ataupun perwatakan mereka, kita tiru mereka, fahuwa minhum. Kata Nabi, mereka termasuk dalam kalangan kaum itu. Na'udzubillah min zalik. Apa saja. Sebab itu kita kata nama dia tasyabbuh. Kalau kita tiru orang yang bukan Islam. Tapi yang kita nak tiru ni Ustaz adalah orang yang Islam. Boleh. Tetapi lihat pada level kita. Sebab itu bila kita tengok diri kita sendiri, kita ada rupa kita sendiri, kita ada suara kita sendiri, kita ada karakter kita sendiri, kita ada kekuatan kita sendiri, kita ada kepandaian kita sendiri dan tak perlu kita tiru pun orang lain.
Tak perlu kita tiru dan kita ambil orang lain punya amalan untuk kita ambil. Tak. Kita ada masing-masing punya amalan. Kalau kata kita kuat, kita mampu boleh buat macam-macam. Kita mampu untuk tolong orang lintas jalan. Boleh. Tolong pegang tangan orang tua tu nak lintas jalan. Boleh. Kekuatan kita ada. Mungkin orang lain tak mampu buat. Kalau kita kata kita ada suara, suara kita ada, maka kita gunakan suara melantunkan kalimah-kalimah Allah, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bagi orang dengar suara kita, subhanallah. Ini yang kita maksudkan sebagai apa? Teguhkan kepribadian kita sendiri. Pegang betul-betul. Supaya dalam keadaan kita pegang ini, maka kita akan dapat menguasai apa yang kita boleh pegang sampai kita mati. Saya nak sebut begini. Kalaulah kita kata kita ada satu pegangan yang kita buat. Dia kata, Ustaz, saya perhatikan diri saya, Ustaz. Alhamdulillah, saya boleh mengaji dah, Ustaz. Tiap-tiap hari saya boleh mengaji, lepas subuh saya mengaji, lepas subuh saya mengaji, lepas. Jadi dia rasa dia boleh buat begitu. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, pegang amalan itu. Maksud pegang ni maksudnya apa? Buatlah amalan itu sampai kita mati. Buat. Boleh jadi dengan amalan itulah Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Tapi saya tak boleh nak buat qiyamul lail, saya tak mampu nak bangun malam. Kadang-kadang memang saya dah niat dah 5 tahun dah saya niat. Tapi tak bangun-bangun juga. Itu memang berat tu nak bangun tu. Tak apa, walaupun kita tak mampu nak buat kebaikan yang itu, kita mampu buat kebaikan yang satu ni, pegang betul-betul. Kata Imam Malik, kamu pegang betul-betul, jangan kamu perlekehkan orang lain yang tak boleh buat. Itu syarat dia. Ni pun kata Imam Malik, yang tuan-tuan boleh ambil. Kamu boleh pegang amalan yang kamu buat ini sampai mati, tapi jangan kamu perlekehkan amalan yang kamu buat itu kepada orang lain. Maksudnya kamu boleh mengaji tiap-tiap hari, jangan perlekehkan orang yang tak boleh mengaji tiap-tiap hari. Apalah kau ni, cubalah mengaji macam aku tiap-tiap pagi. Dia dah cuba perlekehkan orang lain. No, tak boleh. Nanti amalan tu akan binasakan dia. Akan binasa. Hancur. Sebab apa? Sebab dia perlekehkan orang lain. Memang dia tak boleh mengaji pada tiap-tiap hari. Tetapi dia boleh solat duha tiap-tiap hari 8 rakaat. Kau tak mampu. Jadi kalau boleh solat duha 8 rakaat tiap-tiap hari, tak kisahlah, bukan 8, berat sangat 8, saya turunkan sikit. Kalau dia boleh maintainkan tiap-tiap hari solat duha 2 rakaat pun cukup dah. Pegang betul-betul amalan ini. Maksudnya buat amalan ini tiap-tiap hari sampai kita mati. Boleh jadi amalan itu masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya kata Imam Malik, jangan kamu perlekehkan orang lain yang tak boleh solat duha macam kamu. Kau ni pukul berapa dah ni? Dah nak habis dah. Baik kau sembahyang duha. Cuba tengok hari-hari aku sembahyang duha. Hancur amalan dia. Mungkin dia tak boleh sembahyang duha macam kamu. Tapi dia hari-hari sedekah dekat masjid. Sedekah RM1. Walaupun RM1. Walaupun kita kata bukan RM1. Walaupun shilling je 10 sen. Kadang-kadang duduk kat tabung tu dia tutup duit dia tu. Supaya jangan bagi orang nampak duit berapa. Tabung tu tiba-tiba dia lepaskan duit tu. Kling, bunyi shilling. Orang tahu dah shilling tu. Kan? Tak apa. Buatlah. Kerana apa? Kerana mungkin amalan itu yang kita buat istiqamah. Subhanallah. Terima kasih Arif Ashraf. Semoga Allah rezekikan kita untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan. Betul. Kalau kita buat benda tu secara istiqamah, boleh jadi itu yang kita dapat masuk ke dalam syurga Allah dengan amalan itu. Subhanallah, kita tak tahu. Tapi bila kita mampu buat sedekah, jangan perlekehkan orang yang tak boleh sedekah. Kau ni cubalah sedekah, ada duit gaji Allah bagi apa semua, sedekahlah orang lain yang susah. Hancur amalan kita. Mungkin dia tak boleh sedekah, tapi mungkin dia boleh buat apa saja. Barangkali dia tak sedekah, dia tak puasa, dia tak mengaji, tetapi tiap-tiap hari dia gembirakan hati isteri dia. Allah. Tuan. Itu point kan? Itu point. Dia tak boleh buat macam-macam, tapi dia boleh gembirakan hati isteri dia. Dia tak kahwin lagi, Zat? Ya, tapi dia boleh bahagiakan ibu ayah dia. Dia boleh gembirakan hati ibu dan ayah dia sampai ibu ayah dia meninggal dunia. Allah. Ini yang kita panggil sebagai kebaikan. Teguhkan kepribadian yang kita ada. Tuan-tuan, saya nak kita sekarang ni pukul 9 suku. Ya Allah, dah 9 suku dah. Pukul 9 suku ni, hari ni, cari di mana kepribadian kita. Di mana kekuatan kita. Cari itu. Sebab kita ada, masing-masing Allah bagi kekuatan. Kita ada suara, kita ada rupa, kita ada karakter, kita ada macam-macam kekuatan. Cari benda ini untuk kita applykan dalam kehidupan kita. Jangan berlengah. Boleh jadi kita tak perasan yang Allah bagi pada kita. Kita kata Allah biarlah Allah. Sedangkan kita mampu buat, tiba-tiba esok lusa Allah ambil balik. Habis kita. Sedangkan Allah bagi pinjam sedikit untuk masukkan pada jalan kita nak masuk ke dalam syurga Allah. Maka dengan sebab itu, kita kena dalam keadaan bersungguh-sungguh pegang amalan yang kita lakukan. Cari amalan, tuan-tuan. Maka secara kesimpulan saya nak sebutkan bahawa apa? Untuk hari ini, kita nak katakan bahawa hubungan kita dengan manusia terjawab. Untuk kita nak jaga, bukan semata-mata jaga hubungan dengan Allah semata-mata, tapi jaga hubungan dengan manusia. Kerana kata Dr. Al-Qarni, bila kamu jaga hubungan dengan manusia, iaitu berbuat baik kepada manusia, kamu akan jadi tenang, hati kamu akan jadi lapang, dada kamu akan jadi lapang.
dan jangan biarkan masa yang kamu ada ini kosong dengan mengingati perkara-perkara yang masalah, yang stres itu. Isikanlah masa yang kosong itu dengan kesibukan kebaikan, dan kita katakan dengan kebaikan yang kita buat bukan mengikut-ikut orang, tapi kebaikan yang kita buat adalah berdasarkan dengan kepribadian kita, kekuatan yang kita ada. Mudah-mudahan yang ini yang akan membawakan kita jalan lurus kita kepada Allah, dan jalan inilah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, saya kira cukup sekarang itu dulu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat, dan ini kunci kita untuk kita bangkit dan supaya kita tidak berasa sedih. La tahzan, jangan kamu bersedih. Kunci telah pun kita dapat, hanya untuk kita nak buka sahaja pintu tersebut. Mudah-mudahan hilang kesedihan dalam diri kita, insya-Allah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada penganjur kita Rumah Ngaji Furqan. Terima kasih banyak kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat kita yang menonton. Subhanallah, terima kasih yang tak putus-putus komen kita punya ruangan. Terima kasih Nurul Hida, terima kasih Hafiza Alias, terima kasih Y Azra Rumah Ngaji, terima kasih Arif Ashraf, terima kasih Syahrudin Zainul, terima kasih kepada siapa lagi? Ramai lagi yang ada atas tu. Muhammad Yusof, Linazmi Azmi, terima kasih banyak, dan ramai lagi saya tak sempat sebutkan namanya. Terima kasih banyak Syahrudin Zainul. Mudah-mudahan perkongsian kita memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih yang like, yang komen, yang share. Mudah-mudahan kita semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat-sahabat yang sentiasa ikut kuliah saya, insya-Allah besok kita akan ada kuliah maghrib juga, insya-Allah dalam pukul 8. Kita bersama ataupun kita live ataupun bersiaran dengan surau An-Nur, Seremban, Bandar Seremban Selatan. InsyaAllah pukul 8 kita akan ceritakan berkaitan dengan sambungan Dajjal hari itu. InsyaAllah bagi yang sentiasa ikut, saya jemput semua untuk hadir bersama-sama kita besok di live saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang baru hari ini ikut, saya juga jemput tuan-tuan untuk sama-sama berada dalam live saya besok. Sambungan kita berkaitan dengan Dajjal, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi esok hari, insyaAllah. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan mohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.